Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Syahrul Nizam Luqman dalam Tips of the Day ataupun TOTD pada kali ini dengan tajuk Konseling dan Stigma. Konseling itu bukan bererti nasihat, tetapi dalam konseling ada unsur-unsur nasihat. Oleh itu, konseling itu merupakan suatu proses dua hala di antara konselor atau pegawai psikologi bersama individu ataupun klien. Sebagai rumusan, konseling itu adalah satu proses perhubungan atau pertolongan di antara konselor atau pegawai psikologi dengan klien, baik secara individu maupun secara berkelompok yang bersifat profesional agar klien ataupun individu itu mendapat memahami diri mereka serta mendapat celik akal. Oleh itu, sebagai seorang pegawai psikologi ataupun konselor, seharusnya mereka mempunyai ciri-ciri personaliti sebagai seorang konselor. Antaranya mesra, jujur, menerima tepat syarat dan juga berempati. Dalam proses perhubungan, dalam sebuah sesi, pasti ada beberapa perkara yang harus diambil tahu. Antaranya yang pertama adalah penyediaan prasesi. Yang kedua, membina hubungan ataupun repo. Dalam konteks ini, ketika inilah kemahiran melayan, kemahiran memahami, kemahiran mendengar digunakan. Seterusnya, proses meneroka dan menganalisis masalah. Dan seterusnya adalah mengenal pasti masalah. Setelah menganalisis, harus mengenal pasti masalah. Kemudian, memberi atau membincangkan cadangan serta alternatif hasil daripada perbincangan masalah tadi dan mengambil tindakan, dan terakhirnya adalah penamatan sesi konseling. Stigma dalam konseling. Sering kita dengar kata-kata ataupun ayat-ayat, malulah nak jumpa dengan konselor. Nanti kalau aku jumpa dengan konselor, masalahku semua orang tahu. Kalau aku jumpa konselor, aku dicop, dilabel sebagai orang yang masalah. Dah jumpa dah, tak jadi apa pun. Itulah kata-kata yang sering kita dengar dalam stigma yang berada di dalam kalangan masyarakat kita. Namun, percayalah bahawa konselor atau pegawai psikologi terikat dengan Akta 580 di bawah Akta Kerahsiaan Peraturan Konselor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan bahawa konselor tidak boleh merubah. Yang merubah diri mereka, yang mengambil tindakan ke atas setiap isu yang diperbincangkan bersama konselor adalah klien ataupun individu itu sendiri. Jadi, jangan wujudkan sebarang stigma. Konselor membantu, jasa anda dihargai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.